Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan juga kepada tuan-tuan sekalian, marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat kelak, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Surah At-Takatsur ayat 1 hingga 5. Maksudnya, kamu telah dilalaikan daripada mengerjakan amal bakti oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya harta benda, anak pinak, pangkat dan pengaruh, sehingga kamu masuk ke dalam lubang kubur. Jangan sekali-kali bersikap demikian. Kamu akan mengetahui kelak akibatnya yang buruk semasa hendak mati. Sekali lagi diingatkan, janganlah sekali-kali kamu bersikap demikian. Kamu akan mengetahui kelaknya akibatnya yang buruk pada hari kiamat. Dan sesungguhnya, kalaulah kamu mengetahui apa yang akan kamu hadapi dengan pengetahuan yang yakin, tentulah kamu akan mengerjakan perkara-perkara yang akan menjadi bekalan kamu untuk hari akhirat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kehidupan setiap hamba di atas muka bumi ini pastinya akan diuji. Antara ujian yang akan dilalui adalah ujian yang berbentuk harta benda. Selagi kita masih bernyawa, pelbagai usaha dilakukan untuk memperolehinya. Siang dan malam, pagi dan petang, memerah keringat demi mencari dan merebut kurniaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Namun, tidak semua kita akan memperoleh apa yang kita hendak. Sebahagian kita diuji dengan kesusahan dan kekurangan. Sebahagian yang lain pula diuji dengan limpahan harta benda. Ujian ini kadang-kala membawa seseorang semakin dekat dengan Tuhannya. Kadang-kala ujian ini juga menjadikan seseorang itu makin jauh dan makin melupakan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Renungkanlah apa yang telah berlaku kepada Qarun. Bagaimanakah dengan kekayaannya menjadikannya seorang yang sombong, seorang yang angkuh, bongkak kepada Tuhan, lalu Qarun dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang saudaraku sekalian, suka ataupun tidak, kita hanya mempunyai harta. Harta adalah merupakan pinjaman semata-mata dan ia perlu diurus dengan baik. Sebagai peminjam dan pemilik sementara, pilihan untuk menggunakan harta di tangan kita, kita boleh untuk melakukan hibah, bersedekah, berwakaf, berwasiat dan sebagainya. Hibah ialah pemberian yang dilakukan oleh seseorang secara sukarela kepada orang lain tanpa mengharapkan sebarang balasan. Sedekah pula pemberian semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperolehi keredaannya. Wasiat ialah pengakuan pemilik harta untuk memberikan sejumlah harta kepada seseorang yang tidak layak menerima harta pusaka setelah kematiannya
dengan kadar tidak melebihi 1/3 setelah ditolak perkara-perkara yang perlu didahulukan. Manakala wakaf pula, harta yang ditahan oleh hak pewakaf ke atas harta tersebut daripada urusan jual beli, pewarisan, hibah dan wasiat, dikekalkan sumber fizikalnya untuk kebaikan dan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaat sekalian, kesemua ini menjadi antara pilihan yang akan menentukan harta yang dimiliki memberi manfaat kepada pemiliknya ataupun tidak. Berfikirlah dengan rasional, pastinya kita akan membuat pilihan yang memberi pulangan lumayan di akhirat kelak. Sebagai contoh, lihatlah janji Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 261 tentang kehebatan bersedekah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Surah Al-Baqarah ayat 261. Maksudnya, bandingan orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah adalah seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai, dan setiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas rahmat kurnianya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Sidang jemaat yang disayangi sekalian, harta adalah sesuatu yang disukai. Harta mengikat dan menambat hati-hati manusia. Harta menjadikan seseorang alpa dan leka. Terkadang kala harta juga boleh memutuskan hubungan silaturahim sesama saudara, menjadikan manusia melupakan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya dengan harta tersebut boleh menghumban manusia ke jurang neraka, wal a'yazubillah. Sidang hadirin sekalian, sekian lama masjid dan surau telah ditutup akibat pandemik COVID-19 yang melanda negara baru-baru ini. Dalam tempoh tersebut, masjid-masjid mengeluarkan dana untuk membantu anak-anak Qaryah yang terjejas ekonomi mereka. Dan pada yang sama juga, bayaran utiliti dan pengurusan juga perlu diselesaikan. Keadaan ini menyumbang kepada berkurangnya simpanan kewangan masjid dan juga surau-surau. Dan hari ini juga pintu masjid dan pintu surau kembali dibuka luas untuk kita imarahkannya. Oleh itu, saya menyeru kepada tuan-tuan sekalian untuk datanglah ke masjid dan surau, bukan hanya untuk sembahyang berjemaat, tetapi sembahyang berjamaah, dan di samping untuk mengikuti majlis-majlis ilmu yang ada di masjid dan di surau, supaya dengan ilmu itu kita dapat meningkatkan darjat matlamat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, penuhkanlah tabung-tabung yang ada di masjid ini untuk sebagai simpanan tetap kita pada masa hadapan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ali Imran ayat 133 134. Maksudnya, dan segerakanlah kamu mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhanmu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang yang bertakwa, iaitu orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan pada masa susah, dan orang yang menahan kemarahannya, dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan ingatlah, Allah Maha mengasihani orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المنقذ من الضلال والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى، وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارئة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم سلطان بليشة، وولي عهده ذرية الأمام مولانا تنكو شرف الدين بليشة ابن سلطان صالح الدين وجميع الأسرة المملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد، واجعل التقوى لهم خير الزاد، إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر.